Alhamdulillah, syukur. Sekali lagi kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita digerakkan untuk sama-sama berada di dalam salah satu daripada taman syurganya di muka bumi Allah ini, iaitu majlis pengajian kitab Ihya Ulumuddin bagi kali yang ke-125. Dan tajuk kita pada malam ini, Risalah Qudusiyah Imam Al-Ghazali, rukun yang pertama. Risalah Qudusiyah Imam Al-Ghazali, rukun yang pertama. Jadi majlis-majlis ilmu ini banyak sekali dia punya fadilat. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim dikatakan, barang siapa menjalani suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka dia dianugerahkan oleh Allah jalan ke syurga. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya malaikat itu membentangkan sayapnya kepada penuntut ilmu, tanda rela akan usahanya itu. Dan kata Abu Darda, barang siapa berpendapat bahawa pergi menuntut ilmu itu bukan jihad, maka dia ialah orang yang kurang akal. Maksudnya, kita menuntut ilmu ini juga salah satu daripada aktiviti jihad, walaupun tidak sampai kepada jihad akbar, jihad berjuang, bermati-matian pada jalan Allah. Seterusnya lagi dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, kelebihan orang berilmu berbanding orang abid, yakni orang yang banyak melakukan amal ibadah, adalah seperti kelebihan aku, yakni Rasulullah, berbanding orang yang paling rendah dalam kalangan para sahabatku. Riwayat Abu Daud dan Tirmizi, kelebihan orang berilmu berbanding orang abid adalah seperti kelebihan bulan purnama berbanding bintang-bintang. Dan berkata Ibnu Abbas, Nabi Sulaiman disuruh pilih antara ilmu kah, harta kah, ataupun kerajaan kah? Dia memilih ilmu, lalu dia anugerahkan kepadanya harta dan kerajaan melalui ilmu itu. Itulah tadi antara kelebihan ilmu, kelebihan menuntut ilmu, kelebihan menjadi orang yang berilmu. Jadi mula-mula kita nak imbas dulu selayang pandang isi pelajaran kuliah yang lepas. Dalam kuliah yang lepas kita masuk kepada tajuk yang baru. Kitab Ihya ini dia ada 40 kitab di dalam dia. Dan kitab yang pertama ialah kitab ilmu. Kitab ilmu kita dah selesai. Dan kita pun dah masuk kitab yang kedua, iaitu kitab tentang tauhid, kitab tentang akidah, dinamakan Qawaidul Aqaid, kaedah-kaedah i'tiqad. Dalam kaedah-kaedah i'tiqad ini dia ada 4 fasal. Fasal pertama, huraian akidah ahli sunnah wal jamaah tentang 2 kalimah syahadah. Kita dah selesai dah. Fasal yang kedua, tentang cara beransur-ansur memberi petunjuk dan susunan tingkatan keiktiqadan. Ini pun kita dah selesai. Fasal yang ketiga, yang kita baru masuk dalam kuliah yang lepas, Risalah Qudusiyah, risalah suci lah, Qudus. Inilah pelajaran kita sekarang. Dan pelajaran yang akan datang nanti, fasal yang keempat, mengenai iman dan Islam. Fasal yang ketiga ni, iaitu Risalah Qudusiyah ni tadi, dia ada 4 bahagian. Yang mana 4 bahagian ini Imam Ghazali dia sebut sebagai rukun, 4 rukun. Bahagian yang pertama ataupun rukun yang pertama tentang mengenal zat Allah Ta'ala, makrifah zat Allah Ta'ala. Rukun yang kedua atau bahagian yang kedua tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Rukun yang ketiga tentang af'al Allah Ta'ala, af'al ni perlakuan. Dan rukun yang keempat tentang perkara-perkara sam'iyat. Perkara-perkara sam'iyat ni contohnya alam barzakh, alam kubur, mahsyar, mizan, timbangan ataupun neraca, titian, sirat, syurga, neraka, ni yang tak nampak, yang belum nampak kepada kita lagi, sam'iyat. Jadi dalam pelajaran Usuluddin ini, Imam Al-Ghazali dia ada kaedah dia sendiri. Biasanya yang digunakan oleh ramai orang, dia namakan pelajaran, sukatan pelajaran
tauhid sifat 20. Ini yang biasalah digunakan. Dan kalau kaum Salafi Wahabi dan yang sewaktu dengannya, biasanya mereka menggunakan tauhid 3 serangkai, dan ada juga tauhid 4 serangkai. Tapi Imam Al-Ghazali, walaupun dia mengajar isi kandungan pelajaran sifat 20 juga, tapi sukatan pelajaran dia berbeza. Biasanya disebut rukun 3. Kenapa dinamakan rukun 3? Kita tengok rukun yang pertama tadi tentang zat Allah Ta'ala, rukun kedua tentang sifat Allah Ta'ala, rukun ketiga tentang af'al Allah Ta'ala. Ini 3. Yang keempat tu dah perkara sam'iyat, dia tak berkait secara terus dengan Allah dah. Jadi itulah 3 rukun tu tadi. Rukun 3. Tapi isi kandungan dia lebih kurang sama juga dengan sukatan pelajaran sifat 20. Kenapakah 4 rukun ini sangat penting? Kata Imam Al-Ghazali, dan yakinlah mereka bahawa mengucapkan apa yang menjadi ibadah mereka dari kata-kata La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidaklah berfaedah dan berhasil jikalau tidak benar-benar meliputi dengan apa yang dibawa oleh kalimah syahadah itu dan isi dan pokok-pokoknya. Nak mengucap 2 kalimah syahadah ni siapa-siapa pun boleh, tapi dari segi kualiti dia tu, sebab tuntutan dia, ilmu-ilmu yang ada di dalam dia luas, banyak. Walaupun kalimah dia pendek saja, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi tuntutan dia besar. Ada orang dia sekadar tahu ucapan, dia boleh mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi maksud pun dia tak tahu. Ada orang pula dia tahu maksud La ilaha illallah itu tidak ada ilah selain Allah, Muhammadur Rasulullah itu Muhammad pesuruh Allah, dia tahu maksud, meningkat lagi lah. Peringkat seterusnya, dia bukan sekadar tahu maksud, dia faham. Dia faham apa kehendak La ilaha illallah tu tadi dan apa maksud Muhammadur Rasulullah tu. Dia faham, sampai peringkat faham. Atas lagi, dia bukan sekadar faham, malah dia menghayati. Dia menghayati kalimah La ilaha illallah itu tadi. Dan peringkat atas lagi, dia mengalami sendiri. Ini peringkat mukasyafah. Jadi ada makam-makam dia. Rata-ratanya orang ramai dalam kalangan umat Islam ini, dia peringkat 1, peringkat 2. Kita cuma tahu mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan kita tahu maksud. Peringkat faham tu pun dah kurang orang. Peringkat nak menghayati pun lagi kurang. Dan peringkat mukasyafah nak mengalami lagilah kurang. Dan selama hari ini pun, apabila kita mengucapkan 2 kalimah syahadah, sebahagian ulama' dia kata syahadah ni pun ada rukun. Sebab apa-apa perkara dalam agama ni biasanya ada rukun. Rukun nikah, rukun Islam, rukun iman. Jadi syahadah pun ada rukun. Cuma sefaham saya, sandaran ataupun dalil tentang rukun syahadah ni tak ada yang sejelas macam rukun iman dan rukun Islam. Yang tu disebut terang-terang dalam hadis. Hadis yang kuat pula. Jadi rukun syahadah ni dikeluarkan oleh ulama-ulama daripada Al-Quran dan hadis. Jadi ada perbezaan pandangan. Ada perbezaan pandangan di antara rukun syahadah ni. Tapi yang biasa orang sebut rukun syahadah ni, yang pertama, mengisbatkan zat Allah Ta'ala. Bila kita mengucap 2 kalimah syahadah tu, kena penuhi rukunnya, barulah cantik. Kalau sebahagian ulama' yang keras lagi tu, dia kata tak sempurna syahadah. Kira tak betul syahadah pun ada. Dia keras ni. Yang pertama, bila kita mengucap 2 kalimah syahadah, kena sempurnakan rukun dia. Yang pertama iaitu isbatkan zat Allah Ta'ala. Yang kedua, kena isbatkan sifat Allah Ta'ala. Yang ketiga, kena isbatkan af'al Allah Ta'ala. Yang keempat, kena isbatkan kerasulan Nabi Muhammad. Ada yang 4 tu barulah lengkap rukun syahadah kita. Tidaklah kita mengucap begitu sahaja. Sebagaimana yang saya katakan tadi, rukun syahadah ni ada banyak versi, tapi yang popular yang itulah. Kadang-kadang disebut mengesahkan zat Allah Ta'ala. Bila kita mengucap 2 kalimah syahadah, kita belum mengesahkan zat Allah Ta'ala tu, tak cukup cantik lah, tak sempurna. Mengesahkan zat, mengesahkan sifat, mengesahkan af'al.
Kemudian mengakui pula kerasulan Nabi Muhammad, barulah sempurna rukun. Dah ada rukun, barulah cantik syahadah kita.